Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam PDPR Bahasa Melayu Tahun 2 untuk hari ini. Okey, untuk hari ini kita masih lagi pada tema yang sama dan tajuk atau unit yang sama. Okey, standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 5.3.1 dalam kurungan 4 Roman. Memahami, mengenal pasti dan menggunakan ayat perintah mengikut konteks. Okay, sebelum ni kita pernah belajar tentang ayat perintah. Ini kita ada pengukuhan untuk cara menggunakan ayat perintah. Okey, kemahiran kita hari ini ialah kemahiran tata bahasa iaitu ayat perintah tersebut. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat mengenal pasti dan menggunakan 5 ayat perintah dengan betul. Okey, untuk kriteria kejayaan, murid dikira berjaya untuk PDPR pada hari ini sekiranya mereka boleh mengenal pasti dan menggunakan 5 ayat perintah dengan betul. Okey, murid-murid kena kenal pasti cara menggunakan ayat perintah. Baru dikira berjaya untuk PDPR pada hari ini. Okey, kita teruskan dengan buku teks muka surat 48. Awak buka buku teks muka surat 48 untuk lebih jelas gambar beserta dengan dialog yang ada. Okey, sebelum kita teruskan kita tengok bahagian info bahasa terlebih dahulu. Apa itu ayat perintah? Okey, ayat perintah ialah ayat yang diucap dengan tujuan untuk memberi arahan, larangan, ajakan atau menyampaikan permintaan. Itu tujuan penggunaan ayat perintah. Okey, sekarang kita tengok pada dialog perbualan di antara ayah dan Hasan. Okey, tajuknya dekat sini ialah harumnya daun kesum. Harumnya daun kesum. Okey. Okey, perbualan antara ayah dengan Hasan. Okey, ayah yang bercakap dahulu. Hasan, tolong ambil botol plastik yang dipotong itu. Baiklah ayah, saya akan mengambil botol plastik itu. Ayah pula, sila masukkan tanah ke dalam botol itu. Baiklah ayah, botol itu akan ditanam pokok apa? Okey, ayah pula, harap kamu dapat menanam pokok kesum di dalam botol itu. Baiklah ayah, selepas itu apakah yang perlu saya buat? Okey. Ini ayat perintah yang dikeluarkan oleh ayah dia. Tolong siram. Tolong siram apa? Okey, untuk dapatkan jawapan kat sini, okey, kita kena tengok apa yang dijawab oleh Hasan di bawah ni. Saya akan menyiram pokok kesum itu setiap petang. Jadi, apa yang ayah diminta tolong dekat sini? Dia cakap, tolong siram pokok kesum itu setiap petang. Okey, ayah dia cakap, tolong siram pokok kesum itu setiap petang. Hasan jawab, saya akan menyiram pokok kesum itu setiap petang. Okey, begitu juga dengan perbualan yang kedua yang ni. Yang bahagian yang kedua yang kita kena lengkapkan. Harap kamu, apa yang diharapkan oleh ayah dia dekat sini? Kita tengok apa yang dijawab oleh Hasan untuk kita lengkapkan di ruangan kosong dekat atas. Baiklah ayah, saya akan memetik daun kesum itu. Apa yang ayah dia cakap kat atas ni? Harap kamu petik daun kesum itu. Harap kamu petik daun kesum itu. Jadi Hasan jawab, baiklah ayah, saya akan memetik daun kesum itu. Okey, seterusnya. Okey, dekat sini tak ada kata perintah dekat sini. Okey, tak ada kata perintah di sini. Tapi dia terus kepada ruangan kosong yang perlu kita masukkan maklumat dekat situ.
Okey, macam biasa kita kena tengok apa yang direspon oleh Hasan di sini. Baiklah ayah, saya akan memberi daun kesum itu kepada jiran. Baiklah ayah, saya akan memberikan daun kesum itu kepada jiran. Yang gambar ni. Okey, apa yang ayah dia cakap sebenarnya kat atas ni? Sebelum Hasan menjawab yang ini. Ayah dia cakap, tolong berikan daun kesum itu kepada jiran kita. Tolong berikan daun kesum itu kepada jiran kita. Dan jawapan Hasan tadi ialah, baiklah ayah, saya akan memberikan daun kesum itu kepada jiran. Okey? Maksudnya, respon daripada Hasan adalah berdasarkan kepada ayat perintah yang diberikan oleh ayahnya. Okey, kita tengok pada latihan pula pada buku aktiviti muka surat 51. Buku aktiviti muka surat 51. Okey, kita baca arahan terlebih dahulu. Padankan gambar dengan ayat perintah yang sesuai, kemudian bina ayat. Yang kena bina ayat ada 2 ni saja. Yang ni dah ada ayat dekat sini. Okey, kita kena padankan dahulu, lepas tu kita lengkapkan ayat berdasarkan kepada gambar yang kita tengok. Okey, yang pertama. Harap kamu bersihkan kawasan itu. Harap kamu bersihkan kawasan itu. Yang kedua, tolong tanam pokok kari itu. Tolong tanam pokok kari itu. Okey, seterusnya ada perkataan kata perintah jangan. Okey, yang ni jangan maksudnya menghalang, larangan. Okey. Yang kedua ialah yang di bawah sekali ialah sila. Sila. Jadi, kita padankan terlebih dahulu. Okey, yang pertama, harap kamu bersihkan kawasan itu. Jadi, padankan 2 ni. Okey, tolong tanam pokok kari itu. Jadi, gambarnya di sini. Okey, seterusnya dekat bahagian bawah. Yang mana satu gambar yang menunjukkan jangan? Okey, gambar yang di bawah ni. Jadi, kita gariskan, padankan yang atas ni ke bawah. Okey. Dan semestinya ini ke sini. Jadi, sekarang peranan kita ialah kita kena lengkapkan apa yang jangan dekat sini. Di daun kari ada seorang budak dan seorang orang dewasa melarang budak ni untuk petik pokok kari ni. Okey, apa ayat yang boleh kita bina di sini? Okey. Kat sini, jangan petik daun kari itu. Jangan dah ada kat sini. Jadi kita tambah dengan jangan petik daun kari itu. Noktah. Jangan petik daun kari itu. Noktah. Okey. Yang ni pula. Dia letak baja dekat bahagian tepi pokok kari tersebut. Jadi, apa yang boleh kita buat ayat dekat sini, ayat perintah dekat sini? Sila letakkan baja pada pokok kari itu. Sila letakkan baja pada pokok kari itu. Okey. Okey, dah siap nanti awak ambil gambar hasil kerja ni hantar kepada cikgu. Okey. Ini untuk latihan yang pertama. Okey, yang kedua,
Kita tengok pada muka surat 52. Muka surat 52. Okey, arahannya bina ayat perintah berpandukan gambar. Okey, tajuknya dekat sini ialah daun kari lazatkan masakan. Okey, memang daun kari ni memang akan lazatkan masakan kita. Okey, ada kata perintah kat sini, tolong, jangan dan harap. Okey, kat sini ada respon di sini. Jadi macam cikgu cakap tadi, tengok respon, barulah kita tahu apa yang diminta oleh orang ni yang pakai tudung warna gelap ni. Okey, begitu juga dengan yang kedua. Kita kena tengok respon di sini supaya kita boleh lengkapkan kata ayat perintah di sini menggunakan kata perintah yang diberi. Dan yang ketiga pun sama. Kata perintah yang perlu digunakan ialah harap. Jadi harap ni nanti kena masuk di sini. Okey. Ayat perintahnya adalah berdasar kepada respon di sini. Okey. Okey, kita tengok yang pertama terlebih dahulu. Okey, ni ada seorang perempuan tengah ingin membeli barang dekat pasar. Okey. Okey, kita tengok respon penjual tu. Baiklah puan, saya akan membungkus daun kari itu. Apa yang diminta oleh pembeli ni kepada penjual di sini? Macam mana nak bina ayat dekat sini? Okey, kita boleh buat bina ayat begini. Puan, tak koma, tolong bungkuskan daun kari ini. Puan, tolong bungkuskan daun kari ini. Okey, tulis di sini. Okey, jangan lupa tulis huruf menggunakan huruf besar di permulaan ayat. Okey, begitu juga dengan yang kedua. Kita tengok pada respon di sini. Baiklah, emak, saya tidak akan menghiris daun kari ini kecil-kecil. Okey, ini ayat larangan. Ayat perintah jenis larangan, dia guna jangan. Jadi, ini anak dia, ini ibunya. Okey, awak boleh letak apa nama orang dekat sini, nama siapa dekat sini. Okey, cikgu letak nama Liana. Okey, Liana, koma, jangan hiris daun kari itu kecil-kecil. Liana, jangan hiris daun kari itu kecil-kecil. Nah, barulah jawapan ni sesuai untuk ayat perintah di sini. Okey. Seterusnya, yang terakhir ialah kata perintah harap. Okey, kita baca respon dahulu. Wah, sedap kari ayam ini. Okey, apa ayat perintah di sini menggunakan perkataan harap? Masih nama yang sama. Okey. Kalau contohnya kat atas ni awak letak nama Ani, kat bawah ni pun kena letak nama Ani sebab orang yang sama. Okey. Cikgu letak atas ni tadi Liana, dekat bawah ni pun Liana. Liana, tak tanda koma, harap kamu merasa kari ayam itu. Liana, harap kamu merasa kari ayam itu. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okey, dah siap yang ni nanti. Awak ambil gambar hasil kerja awak dan hantar juga pada cikgu. Maksudnya ada 2 muka surat yang perlu dihantar untuk hari ini untuk cikgu semak. Okey, itu sahaja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi esok hari. Okey, Assalamualaikum semua. Selamat belajar.